seorang suami sanggup meniduri perempuan simpanannya walhal dia sudah mempunyai isteri yang sah. Jabatan Agama mengeluarkan statistik orang yang tidak solat tiap-tiap tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kebanyakan sirah Nabi Muhammad SAW, saya lebih tertarik untuk huraikan peristiwa Isra' Mi'raj. Ini kerana peristiwa Isra' Mi'raj ni banyak kaitannya dengan perkara yang berlaku sejak akhir-akhir ini. Tapi sebelum kita mula huraikan dan olah dengan lebih panjang lagi, eloklah kalau kita tahu apa itu Isra' dan Mi'raj. Apabila bercerita tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, kita secara spontan akan terbayang kisah perjalanan Rasulullah bersama malaikat Jibril yang boleh dibahagikan pada dua fasa. Yang pertama iaitu Isra'. Isra' adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW menaiki Buraq dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestin. Yang kedua, Mi'raj ialah perjalanan daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh. Perjalanan Nabi Muhammad SAW ini telah diabdikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah Al-Isra' ayat 1. Baik, bakal ahli syurga yang dirahmati Allah sekalian, saya suka untuk kita fokuskan pada perjalanan Isra' sebab Rasulullah menceritakan pada kita peristiwa-peristiwa simbolik yang amat ajaib, dan saya pasti peristiwa ini banyak berlaku pada akhir zaman ini. Peristiwa yang pertama, Rasulullah melihat satu kaum lelaki dan perempuan yang memakan daging mentah yang busuk sedangkan daging masak ada di sisi mereka. Kata Jibril, itulah lelaki dan perempuan yang melakukan zina sedangkan lelaki dan perempuan itu masing-masing mempunyai isteri atau suami. Na'udzubillahi min zalik. Baru-baru ini tular seorang suami sanggup meniduri perempuan simpanannya walhal dia sudah mempunyai isteri yang sah. Allahu Akbar. Betul-betul dunia dah akhir zaman. Kedua, Rasulullah melihat lelaki yang menghimpun seberkas kayu dan tidak terdaya memikulnya, tapi ditambah lagi kayu yang lain. Kata Jibril, itulah orang yang tak dapat menunaikan amanah tetapi masih menerima amanah yang lain. Ya Allah, peristiwa yang kedua ni sangat berkait rapat dengan umat akhir zaman sekarang. Kita memegang satu amanah dan kita tak dapat nak tunaikan tanggungjawab satu amanah tu, kita pegang lagi amanah yang lain. Nanti dekat akhirat Allah mempersoalkan, adakah engkau menunaikan tanggungjawab yang engkau dah pikul dulu? Allahu Akbar. Golongan yang ketiga, Rasulullah menjumpai sekumpulan orang yang sedang memecahkan kepala mereka. Setiap kali dipecahkan, kepala mereka sembuh kembali lalu dipecahkan semula. Demikian dilakukan berkali-kali. Jibril memberitahu Rasulullah, itulah orang-orang yang berat kepala mereka untuk sujud dan salat. Allahu Akbar. Berkali-kali Jabatan Agama mengeluarkan statistik orang yang tidak solat tiap-tiap tahun. Kita nak sampai bila berlaku keadaan ni? Solat ini merupakan tiang agama. Solat ini adalah panduan hidup. Solat ini mencegah kamu daripada mungkar. Kaum yang terakhir, Rasulullah melihat kaum ni sedang bertanam dan terus menuai hasil tanaman mereka. Apabila dituai, hasil buah yang baru keluar semula seolah-olah belum lagi dituai. Hal ini berlaku berulang-ulang. Rasulullah diberitahu oleh Jibril, itulah kaum yang berjihad fi sabilillah yang digandakan pahala kebajikan sebanyak 700 kali ganda, bahkan sehingga gandaan yang lebih banyak. Allahu Akbar. Baru-baru ini Malaysia dilanda banjir dan kita tengok para dermawan mendermakan harta mereka demi membantu dan menjaga kebajikan rakyat. Rakyat jaga rakyat, tidak kira agama, tidak kira bangsa dan tidak kira warna kulit. Mereka tetap menghulurkan bantuan. Moga kita tergolong dalam golongan jihad fi sabilillah, dan terima kasih kepada para sukarelawan yang telah turun padang membantu mangsa-mangsa banjir. Saya sangat menghargai jasa baik kalian. Moga kita mengambil pengajaran daripada peristiwa Isra' Mi'raj ini. Sama-sama kita letakkan sirah di hati dan ibrah di hayati. Wallahu a'lam.